Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Imam al-Muttaqin wa qaidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Haji Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, ini juga merupakan mantan naib Presiden PAS. Yang saya kasihi, yang berusaha Cikgu Sazili, Koordinator Parti Amanah Negara ROPE, seluruh pimpinan Parti Amanah, saudara-saudari, para ustaz, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan semua ke satu majlis penerangan ringkas yang kita usahakan pada petang ini, insya-Allah. Ya, kita cuba untuk mendapatkan input-input ataupun segala penyelesaian, segala kekusutan yang sedang berlaku dalam politik tanah air negara kita, khususnya di dalam Pakatan Pembangkang yang kita dapat saksikan hari ini, melancarkan satu gerakan baru yang insya-Allah akan menjadi wadah perjuangan bagi rakyat dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya mempersilakan Tuan Haji Salahuddin untuk menyampaikan taujihat ataupun nasihat beliau kepada kita, penjelasan pencerahan beliau kepada kita, saya suka untuk saya jelaskan cara ataupun metod ataupun perjalanan program kita pada petang ini dan seterusnya pada malam ini. Baik, petang ini kita akan adakan sesi dialog dengan Tuan Haji Salahuddin. Jadi saya beri masa kepada beliau lebih kurang dalam 10 ke 15 minit saja permulaan pembukaan untuk beliau menyampaikan ucapan ataupun taklimat kepada kita, dan seterusnya saya buka soalan sehingga lebih kurang dalam pukul 7 kita akan berhenti dan kita bersurai. Ya, malam ini kita akan teruskan lagi dengan ceramah perdana yang akan kita lakukan di dataran rakyat Sekampung Sepakat, tepi jalan, ya, dekat dengan kedai Puan Yi sana, yang akan kita bariskan ceramahnya Tuan Haji Salahuddin Ayub sendiri. Ustaz Ridwan datang, insya-Allah akan datang. Ustaz Ridwan ini adalah orang yang mempertahankan dalam muktamar PAS yang rampas mikrofon supaya tidak ada orang menyalahgunakan muktamar untuk berdoa dan juga dengan menggunakan platform doa itu untuk menghina orang lain. Ustaz Ridwan inilah tuan-tuan, dan dia bersama-sama dengan Amanah akan menyampaikan ucapan beliau pada malam ini, dan juga wakil daripada Parti Keadilan Rakyat iaitu Datuk Fauzi Rahman, Ahli Parlimen bagi kawasan Indrama Kota. Tuan-tuan, ada soalan yang nak kemukakan, saya minta kemukakan pada petang ini. Apa-apa kekeliruan, tak puas hati sebagainya, ya, saya dapat dalam Facebook sebaran tentang bagaimana Tuan Haji Salahuddin telah menyatakan dalam muktamar, dikutip kembali, ya, tentang apa yang diucapkan bahawa PAS satu parti yang kita tidak boleh untuk keluar dan sebagainya. Jadi saya minta dia jawab pada petang ini kepada kita semua. Jadi saya dengan tidak melengahkan masa mempersilakan Tuan Haji Salahuddin Ayub untuk menyampaikan ucapan dan juga taklimat beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati Fadil Saudara Husi, Saudara Fadli, dan seluruh kepimpinan
pimpinan Parti Amanah Negara ataupun Amanah di peringkat kawasan, yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian. Bila kita dapat bersama-sama pada hari pelancaran Parti Amanah Negara pada 16 September yang lalu, saya dan sahabat-sahabat merasakan ianya semacam suatu keajaiban. Kerana dalam hanya tempoh 3 bulan, kita bukan sekadar mampu untuk menggerakkan usaha dan gerak kerja kita melalui suatu platform yang kami sendiri tidak percaya akan mendapat sambutan daripada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Segalanya bermula pada 16 September, 16 Jun 16 Jun yang mana majlis itu pada asalnya hanyalah anjuran PAS kawasan Bakri, PAS kawasan Bakri di Muar juga, yang pada awalnya menelpon saya dan Dr. Hatta. Saya tu mungkin orang Johor dan Dr. Hatta ni mungkin di atas keterlibatan beliau yang cukup sentimental, yang cukup orang kata orang ingat Dr. Hatta ini. Sewaktu beliau mula jalankan tugas baik sahaja keluar universiti, maka daerah Muar, hospital daerah Muar tempat pertama beliau mulakan karirnya sebagai seorang doktor perubatan. Dan orang Muar tahu Dr. Hatta ni walaupun seorang doktor tapi boleh panjat tiang elektrik. Tiang elektrik pada Muar tu pada siang hari. Saya pun dulu mula-mula masuk PAS diajar untuk tamat poster ni malam hari. Dr. Hatta ni siang hari. Sampai pengarah dia lalu bawah. Jadi mungkin oleh kerana lamanya Dr. Hatta dan saya sendiri mungkin orang Johor yang kalah yang pertama yang lalu, maka ada kawan-kawan lama yang hanya telefon ajak bincang, mungkin petang tu kami nak bakar-bakar kambing aja lah. Itu asal cerita. Bila program itu diketahui oleh rakan-rakan yang lain di Johor, maka dia jadi besar. Dia jadi besar dan kian besar. Dalam WhatsApp dia jadi viral. Jadi ada pandangan kenapa tidak sebatang mereka datang ni kita jemput semua sekali 18 orang yang kalah tu. Itu idea asalnya begitu. Daripada 2 orang jadi 18 orang. Dan mereka minta sungguh mereka yang kalah ni kita raikan pada malam 16 hari bulan Jun itu, 2 hari saja lagi sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kami pun pergilah. Tak fikir pasal parti, tak fikir pasal apa dulu. Maklum lah, baru saja kalah. Dan Mak Sabu pun baru balik dari luar negeri, menenangkan fikiran. Jadi biasalah. Jadi maka pada petang itu kami beberapa orang ni mengadakan tidaklah mesyuarat yang resmi sangat. Macam ni lah mungkin ya. Saya datang, tuan-tuan semua nak adakan dialog. Jadi petang macam ni lah. Jadi pada petang itu
saya tak sangka seluruh kawasan-kawasan di Johor, kawasan PAS di Johor, ini kawan-kawan lama ni yang datang, yang minta supaya sesuatu mesti dibuat. Sesuatu mesti dibuat kerana bagi mereka perjuangan Islam yang kita diajar oleh PAS itu tak boleh berhenti. Itu asal cerita ni. Dan akhirnya pada petang itu juga ada cadangan untuk menubuhkan satu badan saja, nak kata NGO pun tidaklah, satu platform yang kita namakan pada petang itu, yang hanya untuk memikirkan apakah langkah-langkah seterusnya yang perlu kita buat. Maka lahirlah nama gerakan Harapan Baru. Itulah muncul di Muar pada petang hari 16 hari bulan Jun, yang memberikan amanah kepada Muhammad Sabu sebagai pengurusinya, saya sebagai timbalannya, dan yang 18 orang tadi itu sebagai AJK untuk meneruskan. Jadi apa nak buat? Tak nampak lagi gambarannya itu. Cuma isu-isu negara yang sedang dibahas, yang sedang diperdebatkan. Contohnya isu tabung haji 1MDB yang dah mula panas itu, yang seolah-olahnya kita melihat sejak setahun kebelakangan ini. Waktu itu kami pun masih dalam PAS lagi. PAS memang semacam tidak kuat untuk memperjuangkan isu-isu rakyat ini. Kerana kita pun sibuk waktu itu dengan isu pertamanya, isu cebonnya. Itulah saya dah nampak PAS. Bila kita berkelahi sama sendiri, maknanya kita terhilang fokus kita. Macam apa muktamar berlalu dengan keputusannya. Jadi oleh itu kita nak test. Kita pun sebagai manusia, walaupun kita ni orang politik, betul ke kita ni orang nak? Betul ke kita ni orang sana dah label lah, orang terbuang, orang yang kalah, kecewa dan seumpamanya itu. Jadi kita berbincang dan akhirnya kita membuat keputusan, kita test. Kita buat satu macam test lah. Betul ke kita ni orang nak? Maka akhirnya kita membuat keputusan supaya kita melancarkan gerakan Harapan Baru ini. Ini pada tarikh hari Isnin, seminggu sebelum Aidilfitri, kita lancarkan di Kuala Lumpur dengan nama kita Gerakan Harapan Baru, GHB. Saya tak tahu pun lah. Saya pun tak tahu. Tanpa ada media event, tanpa ada suatu promosi yang betul-betul kita buat, tiba-tiba GHB Harapan Baru ni pun dah jadi jenama. Seminggu dua orang dah sebut Harapan Baru, Harapan Baru. Maknanya begitu cepat sekali orang menangkap apa nama itu. Jadi kita nak test. Di testnya kita ambil keputusan, kebetulan Mak Sabu setiap tahun dia balik ke Perlis, raya rumah bapak tua dia. Memang tradisinya begitu. Jadi Perlis, GHB Perlis ambil keputusan kita nak buat pada 3 hari. Nak tengok orang datang ke tidak. Kota Baru juga mengambil keputusan oleh kerana orang banyak anak-anak Kelantan yang balik ke Kelantan waktu raya, mereka juga buat pada tarikh yang sama. Kita buat keputusan, buatlah. Jadi berdasarkan kepada program kedua negeri itu, kita melihat ribuan yang hadir. Kita pun takut juga, bukan kita pun baca sejarah juga ya. Orang kata Nakhai macam mana, orang kata yang Hamid macam mana, Datuk Asri macam mana, Datuk Mat Nasir macam mana. Saya cukup teliti benda itu semua. Kita tak nak juga kita muncul orang Mak Sabu ni kecewa, mampu kamu ni. Jadi salah dia ayuk dia buat gabung. Jadi kita melihat kepada sambutan itu, maknanya meyakinkan. Maknanya orang boleh share, orang boleh kongsi apa sebenarnya perjuangan yang kami bawa dalam PAS. Apa sebenarnya yang kami semasa diberikan amanah-amanah, apa kerja buat kami ni, apa dia. Yang ini yang kita rasa kita hilang. Yang kita rasa PAS tak boleh lagi beri tempat pada kami. Yang kita nak bawa
yang kita nak bawa. Jadi bukannya mana kita kecewa, tidak. Kalah tu kalah lah. Mak Sabu pun cerita dia banyak kali kalah. Tuan-tuan yang lama dengan PAS ni tahulah macam mana Pak Talib. Saya pun lama dengan Pak Talib. Pada saya kecil lagi dia kenal saya. Jadi apa sebenarnya kita nak bawa ini sebenarnya? Oleh itu lepas Kelantan dan Perlis, dengan keyakinan itu kita mula mengatur secara tersusun roadshow ke seluruh negara. Bermula pula balik ke Seremban, pergi ke Ipoh, petang buat dialog. Masya Allah, kita melihat memang ini. Dan saya melihat dengan teliti, depan saya ni ada orang muda. Ni roket dia lah. Ada orang muda. Orang muda yang memang orang muda hendak kepada satu wadah baru. Orang tua, Pak Talib. Orang macam Pak Talib datang untuk apa? Ni, cuba yang belakang tu. Cikgu Amir. Cikgu Amir lah. Apa? Ini orang yang lama dengan saya. Sama saya muda dulu ni lah orang yang ambil saya. Kalau kat Mersing tu Syahri. Yang memang pada dulu, yang hantar saya, ambil saya turun bas pukul 5 subuh. Yang orang ni yang hantar saya balik Batu Pahat jam lepas ceramah, hantar balik ke Batu Pahat, lepas tu balik semula. Ini orang-orang yang aktivis parti. Jadi bila saya tengok begitu, kalau saya salah, takkanlah Pak Talib salah. Kalau saya salah, takkanlah Fadli salah. Dan ribuan lagi yang bersama dengan kita. Jadi saya melihat memang orang boleh share, orang boleh kongsi tentang pengalaman kita. Maka oleh itu dah habis, belum habis roadshow lagi. Bila kita mengadakan pertemuan dengan akak ubi ini, orang nak cerita tentang parti pula. Mula-mula kita nak NGO saja. Mat kata aku kalau umur 60 dah temat. Saya pun walaupun muda sikit pada Mat lah 53 ya. Pun rasa agak ni masa main dengan cucu agaknya ya. Balik-balik kampung, ada kebun sikit, mungkin lah ya. Tapi nampaknya orang bawah nak mana parti. Kita kena ada parti ni. Boleh timbul desakan itu yang kita berfikir pasal parti. Ini semua saya rasa berjalan dalam masa tempoh 3 bulan. Seperti saya katakan tadi, terlalu cepat. Kita berfikir nak parti nak kena fikir panjang, mungkin 6 bulan, tengok dulu arus ni. Bukan mudah parti ni. Nak mohon parti baru, takkan diluluskan. Tan Sri Kadir Syekh Fadil nak minta, itu pun dia turun naik, dia UMNO tu. Turun naik jabat 2 tahun baru diluluskan. Parti Ikatan 2 tahun. Kita minta parti. Nampak? Masuk aja, tak sampai 24 jam Zahid ambil dia respon. Kamu tak boleh guna parti. Nama parti Progresif Islam tak boleh guna. 24 jam. Di mana parti? Mana kita dapat parti? Orang kata kalau beli parti ni, malulah kita. Orang tahu, orang tak tahu nak beli parti ni. Sejarah. Tapi maknanya dalam Malaysia ni kalau nak berparti kena ambil alih parti. Dan saya difahamkan dalam senarai daftar pertubuhan lebih kurang ada 400 parti punya dalam negara kita ni. Yang bertanding berlari ni biasalah kan, PAS, UMNO, DAP, Gerakan, MCA, Sabah Sarawak. Kalau kita hitung ikut yang popular pun kita tak sampai 20, punya ada 400. Parti yang hidup, yang legal lah, tapi dia tak aktif. Tapi dia buat masyarakat agung. Mungkin parti itu ada dia 20 orang. Jadi tak macam mana ini mungkin saya tak tahulah, mungkin dalam kita berjuang beberapa bulan itu ada seorang yang jumpa dengan kita yang ada satu parti dulu, nama parti ni adalah Parti Pekerja-Pekerja Malaysia. Dia nak beri parti ni pada kita. Ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan semua. Dan kita pun pergi jumpa parti-parti India, parti pekerja. Jumpa dengan mereka ni, dia kata, kenapa kita kata dan tanya kenapa you nak bagi kita parti? Tak tahulah, kita percaya sama you. Tengok you punya wajah ni, kita percaya. Dan parti ni sangat prinsipal. Ini satu benda yang kita harus belajar kepada parti-parti pekerja yang ideologi mereka ni memang ideologi
sosialis ni, Workers Party semua ni kan, dia sangat prinsip kuat. Walaupun mereka bukan orang Islam, amanahnya, integriti jangan main-main. Jadi dia kata dia pernah dulu PSM minta parti ni. PSM dulu apa nak bercerai dengan PSRM tu. PSM minta parti ni, tak bagi. Satu ideologi tak bagi. Tapi dengan you ni kita nak bagi. Nombor satu syarat dia kata janganlah baik-baik sangat-sangat macam jangan sokong UMNO sudah. Ini amanah ni. Amanah yang diberikan parti ni, jangan baik dengan UMNO, jangan masuk UMNO, jangan berkawan dengan UMNO. Ini saja yang kita mahu. Dengar. Jadi sabar saya terangkan. Cuma lepas sekejap lah. Baik, dipendekkan cerita ya. Mereka ni bagi kita parti ni. Dan kalau saudara tengok pada hari pelajaran kita itu, isteri dia datang untuk menyerahkan bendera itu, bendera parti itu kepada kita. Dan dalam seri perjumpaan kita dengan dia ni, kita nak bantu dia. Parti itu parti kecil, tinggal berpeluang aja. Mudahlah kita buat AGM, ambil semua dia serah pada kita. Dan kita nak tolong dia lah. Katakan nak ada tanda tangan tu, ada yang duduk di Ipoh, ada yang duduk di Johor Bahru, ada yang duduk di Melaka. Jadi kita nak bantu mereka, nak bagi mereka duit sikit untuk mereka bergerak, bantu mereka kalau kita boleh bekalkan mereka kereta dengan driver ya. Mereka kata tak mahu. Kita ada kereta sendiri, kita boleh buat kereta sendiri. Ini yang saya rasa kita belajar banyak benda lagi yang kita kena belajar tentang integriti, tentang disiplin, tentang amanah. Mereka tak punya satu sen duit tak. Dan ada baki akaun dia 13,000. Baki akaun dia. Setelah dia serah pada kita, dia minta izin. Minta izin dan kita minta keluarkan duit itu. Untuk apa? Untuk diberikan kepada waris-waris pengasas parti yang memerlukan. 13,000. Jadi kita tak ada masalah. Kita nak tambah pun tak mahu. Biarlah, ini duit 13,000, ini duit mereka, biar mereka ambil balik duit mereka. Jadi begitulah, akhirnya kita dapat parti dan kita buat AGM. Kita melantik jawatan yang baru yang telah pun diumumkan. Dan insyaAllah dengan adanya parti itu kita boleh meminda semua perkara dalam perlembagaan. Kita pindah pelan-pelan, termasuk lambang, nama parti dan nama parti yang telah kita persetujui setelah nama Parti Progresif Islam itu tidak diizinkan. Nama yang dipilih adalah Parti Amanah Negara yang telah dilancarkan. Dasarnya dasar Islam yang tak lebih tak kurang daripada PAS. Tak kurang. Kalau saya pun punya prinsip ya, kalau parti ini bukan dasar Islam, saya tak nak. Dan orang mainkan ucapan saya dalam media baru 2-3 hari ini yang saya mengatakan bahawa saya nak mati dalam PAS. Betul, memang saya mengatakan saya nak mati dalam PAS. Tapi saya tak tahulah macam mana PAS jadi macam ini. Kita tak sangka PAS jadi macam ini. Jadi, apa yang kita nak buat adalah kita nak melangsungkan perjuangan yang kita belajar daripada PAS, Islam yang kita belajar daripada itu. Bila kita lihat dia tak dibawa, kita nak bawa seterusnya. Dan perlu kita ingat ya, bukan maknanya kita masuk PAS dan berjuang PAS ini. Kalau kita nak belajar ibadah dalam PAS, kalau kita nak belajar jual beli dalam PAS, kalau kita nak belajar muamalat yang lain dalam PAS, kita tak perlu masuk PAS. Sembahyang nak belajar. Ustaz UMNO, Ustaz PAS mengajar sembahyang macam tu juga. Maghrib tetap 3 rakaat. Tak ada Ustaz UMNO mengajar Maghrib 4 rakaat, PAS 3 rakaat, tak ada. Tawaf di Baitullah 7 kali. Mana
ustaz pun ada parti, tak ada parti, sama saja. Tapi kenapa saya dan generasi saya dan orang-orang tua lepas untuk apa? Kerana kita nak berpolitik cara Islam. Kita nak berpolitik menggunakan pendekatan Islam. Ini yang kita nak bawa dalam PAS. Dan perkara yang paling penting yang kita belajar dalam PAS adalah dua golongan yang menjadi mad'u kita. Pertama adalah orang Islam yang mesti kita beritahu mereka tentang kesyumulan Islam. Ada ramai lagi orang Islam yang tidak faham tentang kesyumulan Islam. Kita diajar dengan ayat ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ini yang kita nak perjuangkan pada orang Islam dalam konteks Malaysia, orang Melayu, yang kita mesti bagi tahu mereka tentang kesempurnaan Islam. Islam itu bukan hanya ibadah, puasa, zakat, haji, tapi politik juga mesti dengan cara Islam. Itu mad'u kita yang pertama. Yang kedua adalah orang bukan Islam. Memberitahu orang bukan Islam, berdakwah pada orang bukan Islam tentang Islam. Ini bagi saya adalah merupakan kerja yang lebih besar, lebih afdal, dan pahalanya sangat besar. Sebagai Nabi SAW tidak pernah mengambil sikap untuk bermusuh dengan orang musyrikin Mekah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menurunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekudusan dan dengan kesucian Islam untuk kelompok Islam saja, maka Nabi tidak akan diutus di kalangan orang musyrikin Mekah. Yang mereka ini adalah merupakan masyarakat musyrik. Maka Nabi diutus untuk memberikan dakwah kepada mereka, menyelamatkan mereka. Dan kena ingat bahawa Nabi itu diutus di atas satu firman, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada semua alam. Maka daripada kelompok musyrikin yang Nabi dekati, itulah lahirnya Khadijah. Adakah saya bohong? Adakah saya tak betul? Adakah saya ini menyeleweng? Kalau itu contoh yang kita nak ambil. Daripada kelompok yang bermusuh dengan Islam, itulah lahirnya Abu Bakar, lahirnya Umar, lahirnya Sayyidina Utsman dan Ali, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Maknanya Nabi bila diutus kena dekat, tak lari daripada kelompok yang menyerang Islam. Jadi saya tidak boleh, kami tidak boleh terima. Saya minta maaf. Kami tak boleh terima pas putus hubungan dengan DAP. Kenapa? Oh, mereka menentang negara Islam. Adakah musyrikin Mekah tidak menentang Islam? Tidak menolak Allah dan Rasul? Oh, mereka kurang ajar dengan Islam. Nabi di Bali dengan batu. Dia tahu. Kita tak sampai tahap itu lagi. Suatu Surakah bin Malik mengajar Nabi SAW dalam peristiwa hijrah dengan upahnya 100 ekor unta. Tapi kaki kuda Surakah terjerumus dalam pasir. Dia tewas. Dia datang nak bunuh Nabi. Itu misi dia. Tapi apa Nabi buat? Kalau Nabi mahu, Nabi SAW hanya perlu angkat pedang dan pancung dan bunuh saja Surakah. Tapi apa Nabi janjikan? Di saat dia diancam, dia nak dibunuh. Nabi tahu dia nak dibunuh. Nabi mengatakan, kalau kamu bersama dengan kami, aku akan hadiahkan kamu gelang kaki kebesaran Maharaja Kisra. Bukankah itu rahmatan lil alamin? Sebab itu bagi saya, apa yang patut amanah bawahnya adalah inilah konsep dakwah yang kita kena sabar, kita kena bijak mendekati orang-orang bukan Islam. Dan kita tak boleh nafi dalam realiti politik Malaysia
sekiranya kita nak dekat, nak dapat pengaruh orang Cina, pintunya adalah DAP. MCA tak akan buka pintu untuk kita. Gerakan tak akan buka pintu untuk kita. Malah dia akan maki kita, dia akan halau kita. Saman hudud. Tapi DAP walaupun menentang hudud, tidak menyaman hudud. DAP hanya menentang hudud kerana dia kata hudud itu hanya bertentangan dengan perlembagaan. Ya. Tapi kita kena sabar dengan mereka. Sebab dalam dakwah, dalam perjuangan Nabi SAW, hari ini mereka tak masuk Islam, satu hari besok mereka akan masuk Islam. Sebab itu kita tak boleh terima dalam muktamar bila dia ulama tanpa berfikir panjang memutuskan hubungan dengan DAP. Dan kami di peringkat pusat tak sempat nak bincang tentang perkara itu. Itu muktamar yang memutuskan. Dia putus hubungan. Bila putus hubungan, kita tidak ada lagi peluang untuk kita membawa risalah Islam ini, dan pintu ini ditutup hanya semata-mata kerana kononnya mereka ini menentang negara Islam. Kita tetap bertimur tentang perkara itu. Sebab itu saya menyatakan bukan kerana DAP itu yang kita kasih sangat. Saya selalu sebut di mana-mana saja petani pun saya nak sebut. Kita berkawan dengan DAP ini, adakah hilang peribadi kita? Adakah hilang Islam kita? Kita pergi jamuan mereka, aktiviti mereka, program mereka, bergaul mereka. Kita makan babi, kita minum arak. Adakah muslimat kita buka tudung? Kemudian kita karaoke. Kalau saya dah lihat Mak Sabu, contohnya saya sendiri dah mula minum bir. Kalau kita lihat muslimat kita dah mula pula menggatal, dah bersalam, dah tak tahu akhlak Islam. Bila berkawan dengan DAP ni, saya puas hati. Kalau kita putus dengan DAP, kerana bila berkawan dengan DAP ni, kita jadi rosak. Tapi saya melihat bila kita berkawan dengan DAP semakin hampir kita. Amal-amal dia dulu, kalau datang majlis kita pakai bulu pendek, hari nak boleh pakai kebaya, pandai pakai baju kurung. Pelan-pelan lah. Tok Guni Aziz adakah tidak tegar hudud? Tegar Persing tidakkah tegar dia menentang negara Islam? Macam mana Tok Guni Aziz ajar kita tentang dakwah? Dibawa kek, dibeli kek, dibawa pergi rumah Karpal, disambut hari jadi di rumah Karpal. Ini politik, ini rahmat. Paling tidak orang bukan Islam melihat tentang akhlak kita. Sebagai no, kalau tak dibesar jiwa dia membela Anwar Ibrahim yang dulu Anwar belasah berapa tahun. 16 tahun Anwar belasah kita siang malam. Tapi bila Anwar dizalimi, kita pergi dengan rahmat kita. Gerak, menubuhkan gerak. Akhirnya kita dapat menewaskan beberapa kursi, kita dapat jadi pemanggang besar dalam Parlimen 1999. Ini semua Terengganu kita dapat tewas. Dengan kita berkawan dengan DAP, Johor kita boleh menang 4 kursi yang dulu kita tak boleh menang. Selangor kita pemerintah yang ada pada hari ini. Jadi saya merasakan pada ketika kami membuat keputusan bahawa sesuatu yang sangat silap, kita memutuskan hubungan tahaluf kita dengan DAP. Dan sekarang dah terkapan-kapan. Nah, kita dituduh khianat, pas seorang-seorang pun boleh kuat dan seumpamanya. Jadi kita tak kisah. Dan tadi dan semalam kita dah berbincang dengan Raja Subhan Azizah. Kita pun dah berjanji kalau kami selesai dapat parti, kami nak balik menubuhkan Pakatan 2.0. Kata rakyat boleh dibuat balik, dia banner balik. Dan Kak Wan dah hantar surat kepada semua parti. Dia hantar pada PAS, dia hantar pada DAP, hantar pada Amanah. Itulah tuan-tuan sekalian, bila semua parti dah iktiraf Amanah, bagi saya dah cukup. Orang dah iktiraf, kita dah cukup. Itu yang kita nak. Kenapa Nabi SAW hendak sangat perjanjian Hudaibiyah? Pasal apa yang Nabi nak?
Kenapa kena buang Bismillahirrahmanirrahim? Buang. Min Muhammad Rasulullah, buang. Musyrikin Mekah kata kalau kami terima ni, maknanya kami akui mu tu Rasulullah, Allah tu Tuhan, kami tak terima ni. Buang, tak perlu. Apa buang? Hudaybiyah ni Allah ajar Nabi macam mana berunding dengan orang yang paling musuh dengan kamu. Tentang nama Allah Rasulullah tu, Allah kata apa? Aku ni tak payah kau jaga. Aku dengan Nabi aku ni, manusia tak jaga tak apa, tapi mu tu kena jaga. Buang semua. Yang penting apa? Bila tanda tangan. Bila tanda tangan maknanya orang iktiraf kita. Itu yang Nabi mahu. Kamu iktiraf kerajaan Islam Madinah. Kerajaan menyusul 2 tahun 3 tahun. Bila orang dah mula terima parti amanah, dah mula jemput dengan surat rasmi, membaca betul-betul dah sebut parti amanah negara. Bagi saya, alhamdulillah, dengan 30,000 ahli di belakang. Allah. Dan saya cermat, saya bukan jenis orang yang mudah boleh terima. Dulu memang itu pegang saya dulu. Saya pegang muda. Jangan bohong saya. Datang jumpa saya cakap, oh ini babi ini, kita ni kuat. Kuat apa? Saya tak tengok bukti. Yang ini pun saya nak tengok bukti. Betul ke Kelantan 6,000? Pokoknya betul. Kelantan walaupun menghadapi banyak halang-halangan, tapi silent protest. Orang Kelantan ni orang yang berpolitik, yang bijak politik, yang bagi isi orang banyak. Jadi insyaAllah dengan beberapa penjelasan itu, saya merasakan parti amanah ini telah muncul dan dasarnya Islam. Saudara jangan khawatir tentang. Dan kita beritahu pada parti pekerja yang nak beri kita ni, kami terus terang, kami tak bohong. Banyak waris-waris dia ramai. Kata kami akan tukar ni nanti besok melakukan pelanggan Islam. We don't mind. Jadi alhamdulillah kita akan tukar. Kita ada penasihat, orang bimbang juga. Ini macam tak kerja syura. Kamu ni besok ni longgar je, besok ni halal haram. Kita ada Ustaz Awang sebagai penasihat umum, dan kita ada Ustaz Bani Syamsuddin sebagai timbalan penasihat umum yang akan memantau, yang akan melihat parti ini tidak tersasar pada perjuangan Islam yang kita letakkan sebagai matlamat perjuangan kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi kita mungkin boleh berdialog sekejap dan saya ucap terima kasih di atas inisiatif yang dibuat bersama ini. Mudah-mudahan kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.